Baik, kerajaan mengumumkan program strategik memperkasa rakyat dan ekonomi pemerkasa tambahan dengan jumlah keseluruhan sebanyak 40 bilion ringgit bagi bantu meredakan cabaran yang dihadapi ekoran pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP 3.0. Ada tiga matlamat utama bagi program tersebut iaitu mempertingkatkan kapasiti kesihatan awam, menerusi agenda prihatin rakyat dan menyokong kelangsungan perniagaan. Kita mahu fokuskan kepada kelangsungan PKS. Untuk itu kita bersama dengan Datuk Suhaimi Syahadan, Presiden Dewan Perdagangan dan Industri ASEAN. Assalamualaikum, selamat pagi Datuk. Waalaikumsalam. Apa khabar Fizi? Baik. Datuk, kita nak teruskan kepada perbincangan. Bagaimana Datuk melihat Pemerkasa Plus ini dapat bantu PKS, terutamanya dalam menguruskan aliran tunai semasa sekatan pergerakan penuh? Ya, terima kasih Fizi. Yang pertama sekali bagi pihak ASEAN Chamber, Dewan Perdagangan ASEAN dan Industri, kami nak rakamkan penghargaan dan terima kasih kepada pihak kerajaan yang mengumumkan Pemerkasaan Plus yang sedikit sebanyak kata orang memberi kita nampak cahaya di ujung terowong lah. Kita rasa gembira dan seolah-olah kita fikir bahawa ini adalah tindakan prihatin kerajaan. Itu yang pertama. Kerana ini adalah lanjutan daripada penjana yang pernah diumumkan sebelum ini. Ramai juga di kalangan ahli-ahli kita dan usahawan yang telah mendapat benefit merasalah sedikit sebanyak. Cuma saranan saya pada pihak kerajaan pada kali ini adalah perlu lebih fokus dan mengkhusus kerana kita sekarang terkena domino effect ataupun business chain yang terkena dalam rantaian perniagaan berbeza-beza. Banyak industri PKS yang terkena akibat COVID ini dilanda dan dibadai oleh masalah COVID ini. Jadi kita kesan tu berbeza-beza. Saya beri contoh, industri-industri yang terkesan ada yang lumpuh terus. Macam industri pelancongan, travel, bas sekolah, teksi. Banyak yang berbisnes dalam industri-industri yang 100% lumpuh, ada yang 70%, ada yang 50%. Ada yang terkesan beberapa 30-40%. Jadi pihak kerajaan perlu ada data dan juga maklumat yang lengkap dan tepat kerana pengagihan juga perlu diberi mengikut industri-industri ini. Kerana saya ramai di kalangan pengusaha-pengusaha, usahawan mengadu kepada saya tentang yang pertama pihak kerajaan agak sedikit lambat bertindak. Dia kalau penyakit tu cegah lebih baik daripada rawat. Kalau kita kena kencing manis, sebelum kaki kena potong, kita dah bagi ubat. Kalau kena potong pun kita potong sampai ibu jari kaki, sampai lutut. Jangan sampai ke pinggang baru kita nak potong. Jadi dalam keadaan ini, ramai yang jadi marah pada kerajaan kerana seolah-olah tak ambil peduli, tak tahu dan tak terkesan. Ramai usahawan juga merasa sedikit kecewa kerana banyak perkara yang diumumkan oleh kerajaan seperti pinjaman-pinjaman, pembiayaan, melibatkan agensi-agensi pembiaya, MARA dan sebagainya dan lain-lain agensi. Sebelum ini mengambil masa terlalu lama kerana tidak ada fleksibel. Kadang-kadang mereka ni, kita tahulah kaki tangan kerajaan yang makan gaji dan sebagainya tidak terkesan kerana mereka akan dapat gaji dan imbuhan seperti biasa. Tetapi kepada yang berbisnes ini, kesan yang sangat ketara kepada mereka yang bekerja di dalam sektor swasta, berlaku juga kesan dan tekanan berlaku. Jadi kita minta ada beberapa birokrasi red tape itu dipercepat dan permudahkan. Kerana agensi-agensi pembiaya ini kadang-kadang nak proses, nak meluluskan pun ambil masa 5 bulan. Daripada pengumuman hari ini, kalau tak percaya saya boleh berikan banyak bukti-bukti dan juga maklumat. Contohnya mereka memohon hari ini. Proses saja dah ambil sebulan 2. Memang cepat habis. Mohon katakan diumumkan 1.5 bilion. Tak sampai 2 minggu dah habis. Tapi prosesnya lambat. Disperse pengeluaran wang itu mengambil masa juga. Jadi ini akan memberi kesan. Jadi rentetan daripada itu banyak industri yang terkesan. Saya juga nak menyuarakan hasrat daripada rakan-rakan dalam industri dan PKS ini. Mereka berusaha untuk bertahun-tahun kerana kan di badai COVID ini dalam tempoh 2 tahun ini kesannya sangat ketara sehingga kan tak ada lagi saving, tak ada apa. Dan kalau mereka ingin kurangkan key person dalam syarikat, mereka khawatir bila COVID dah selesai, mereka tidak akan dapat lagi orang-orang yang berkebolehan dan berkaliber seperti ini. Jadi industri akan terus terjejas. Jadi walau bagaimanapun
pihak kerajaan perlu lihat balik daripada segi moratorium. Moratorium itu kalau diberi sebulan, saya rasa tak cukup dan perlu ditambah kerana bank tidak akan rugi apa-apa, cuma masa. Yang selanjutnya ialah banyak juga syarikat-syarikat dan individu yang telah terkesan kerana sistem cukai. Teks itu perlu dilihat semula oleh LHDN sebab ramai yang dah jadi B40 ni. Kerana kesan-kesan yang begini. Selain daripada itu, kadang-kadang bila bank beri moratorium kepada pemilik premis dan mereka tak perlu bayar, tapi pemilik premis yang terkesan yang memiliki premis itu tetap menyewakan dengan kadar sedia kala seperti biasa kepada penyewa-penyewa premis mereka. Jadi yang ini pun satu perkara yang perlu dilihat kembali. Jadi maknanya rantaian itu berlaku dengan jelas. Jika kerajaan beri pengurangan itu juga patut diberikan kepada mereka yang menyewa ataupun bukan sahaja owner of the premise itu prihatin, tetapi akan terkesan sampai ke bawah. Selain daripada itu, saya lihat kita mahukan bisnes jalan terus, industri berjalan dan pada masa yang sama kita menangani COVID. Pandangan saya dalam isu ini, selain daripada kita sokong apa yang telah diumumkan pemerkasaan PLAS ini, pengagihan vaksin ini, jika benar vaksin ini boleh sedikit sebanyak mengurangkan rantaian COVID itu, patut jangan monopoli. Patut diberikan kepada banyak pihak. Contohnya vaksin ini bila sampai diagihkan kepada zon-zon, kluster-kluster. Contoh frontliner diagihkan kepada Kementerian Kesihatan, Kementerian Pendidikan, kemudian industri diagihkan. Dan bila industri diagihkan mengikut negeri zon supaya mereka boleh cepatkan suntikan vaksin. Bila ini berlaku, industri jalan, vaksin disuntik, SOP kita ikut. Jadi tanpa mengira mereka itu warga Malaysia atau tidak warga Malaysia. Kerana kita nak suburkan, nak pastikan rantaian perniagaan itu tidak terputus di tengah jalan. Kerana kesan daripada ini yang kita tengok. Satu lagi, pihak kerajaan saranan daripada kita, selain daripada pemerkasaan PLAS yang telah diumumkan oleh PKS ini, untuk PKS ini, kerajaan perlu lihat industri-industri baru yang tumbuh selepas COVID ini. Banyak juga yang telah bertukar bidang, yang rasa industri lama tak boleh jalan, mereka mencari peluang dan ruang baru. Dalam farmasutikal contohnya, kita patut galakkan syarikat-syarikat sedia ada tukar bisnes ke farmasutikal atau kita sokong. Jadi bukan dimonopoli oleh satu dua syarikat. Banyak sebenarnya bisnes-bisnes baru yang muncul daripada kesan COVID ini yang perlu kerajaan lihat dan kita tukarkan polisi. Okay. Kerana untuk memastikan kelangsungan hidup ataupun terus dalam bidang perniagaan dan keusahawanan, mereka yang telah berbisnes ini tak mungkin ke mana-mana kecuali mereka membuat perniagaan baru, diversify the business ataupun set up new business. Okay. Jadi perkara yang di luar kotak inilah yang kita hendak pihak kerajaan bersama-sama dan banyakkan juga dialog-dialog dengan pemain industri supaya pihak kerajaan boleh dimaklumkan, diberikan maklumat-maklumat terkini dan apa yang sedang berlaku di luar. Kita tidak mahu hanya desktop study dibuat. Kita tidak mahu satu kajian itu diambil secara gambang. Jadi sikit sebanyak PKS ini kita perlukan kerana daripada pengusaha-pengusaha ini, usahawan ini, maka akan lahirlah cambahan-cambahan dan ramai yang bernaung di bawahnya. Okey, Datuk. Jadi kalau kita sasarkan hanya kepada pekerja ataupun mereka yang makan gaji, macam mana pula dengan industri? Jadi kena zonkan, kena klusterkan. Fokus kepada mereka yang makan gaji yang terkesan dan kerajaan tambah insentif ataupun apa yang difikirkan perlu kepada toke-toke ini kerana ataupun pemilik perniagaan ataupun ahli perniagaan dalam industri PKS ini. Okey, baik Datuk. Jadi itulah sikit sebanyak. Ya. Okey, baik. Terima kasih Datuk Suhaimi Syahdan, Presiden Dewan Perdagangan dan Industri ASEAN. Minta maaf Datuk, kita tak mempunyai masa yang begitu banyak untuk kita bincangkan.